Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ana ingin sambung perkongsian ilmu yang bertajuk dia ada relate lah antara internet sebagai medan dakwah untuk menambah ilmu dan Ana akan ambil sedikit lah tentang tajuk Tabayun Elakkan Fitnah Selamatkan Ummah. Yang mana pada hari ini kalau kita perasan lah, zaman semakin canggih, perkara-perkara yang orang cakap, perkara-perkara yang kita ingin mengetahui ataupun ingin cari mudah. Makna kata dunia ni semakin di hujung jari. So, internet ni adalah salah satu medan untuk kita menambah ilmu pengetahuan. Di dalam surah, boleh kita lihat di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya. Supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu, dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama, yakni dari kalangan kamu, beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maknanya apabila kita memudahkan ataupun apabila kita memberi pertolongan kepada seseorang, kepada sesuatu kumpulan untuk dalam menuju untuk menghadiri perkongsian ilmu, kita mudahkan, maknanya Allah pun akan mudahkan kepada kita. Dalam intipati dalam surah Al-Mujadilah ni lah. Antara salah satunya turunnya surah ayat 11 surah Al-Mujadilah ni adalah apabila terjadinya pada majlis ilmu yang mana Rasulullah SAW menghadiri majlis ilmu pada ketika itu pada hari Jumaat lah, yang mana datang sekumpulan ahli Badar memberi untuk menghadiri majlis ilmu tersebut juga, untuk menghadiri majlis ilmu itu juga. Lepas tu ahli Badar tersebut memberi salam, tetapi ahli-ahli yang berada di dalam majlis ilmu tu tidak memberi tempat duduk kepada ahli Badar tersebut. Lalu baginda memerintahkan kepada ahli-ahli yang berada di dalam majlis ilmu tu untuk memberi tempat duduk kepada ahli ibadah tersebut. Maknanya adat kita lah, kita sebagai ahli pada majlis ilmu tersebut, kita orang cakap bila tetamu datang untuk menghadiri sesuatu perkara, sama ada perkara tersebut baik atau tidak, kita mengalu-alukan, kita memberi kemudahan, kita orang cakap jangan terus kita tidak melayani dengan baik ataupun jangan terus kita mengasari tetamu tersebut. So antara amalan yang boleh Ana kongsikan untuk kita sebagai seorang penyebar ilmu ataupun bahasa mudahnya adalah sebagai seorang pendakwah, kita hendaklah mengabaikan laman web yang tidak membina dan memberi kesan positif. Maknanya laman web yang tidak membina ni, apabila kita membuat perkongsian, kita mendapat mendapat feedback yang tak baik, maka kita hendaklah menghindarinya supaya kita orang cakap tidak memikirkan ataupun tidak menjadi salah satu penghalang kepada kita untuk menyebarkan ilmu tersebut di dalam internet, di dalam laman web lah. So yang kedua adalah bila kita nak memberi perkongsian ilmu kepada orang lain ataupun kita hendak menambah ilmu pengetahuan, hendaklah kita mencari sesuatu laman web yang berautoriti. Makna berautoriti ni laman web yang tidak mendatangkan keraguan, tidak mendatangkan gharar dalam hati kita dan pembaca dan pendengar. Seperti laman web Mufti Negara, laman web Jabatan Agama Islam, laman web fatwa, yang mana laman web tersebut kita boleh melayarinya lah untuk orang cakap untuk kita menambah ilmu pengetahuan kita.
Selain itu juga, kita patut menghindari daripada menghaburkan kata-kata yang nista, kata-kata yang negatif lah di dalam media sosial tersebut, supaya orang cakap kita dapat menjaga hati kita daripada hitam lah. Bila kita punya lisan kita tak menjaga, kita suka mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang kesat, maka hati kita orang cakap sedikit demi sedikit akan mula menjadi hitam. Okey, untuk amalan yang ketiga adalah sabar dengan tidak mengurang kata-kata kesat dan kotor setiap kali terlihat atau terbaca. Okey, contohlah, ini adalah salah satu contoh yang boleh Ana bagi. Kita melayari laman web tersebut, lepas tu kita ternampak sesuatu berita ni, sesuatu maklumat ni tentang, contohlah tentang sesuatu artis ni, seseorang artis ni. Lepas tu kita orang cakap, seolah-olah kita bercakap ataupun memberi komen tu seolah-olah kita ni yang merasai, kita yang terlihat dengan mata kita sendiri perkara tersebut. So kita bagi Ana patutlah kita elakkan daripada perkara tersebut ataupun daripada sikap tersebut. Antara amalan yang patut kita hindari juga adalah berbalah dengan kawan-kawan, berbalah dengan rakan-rakan mengenai isu sensasi yang tidak mendatangkan manfaat. Maknanya isu sensasi yang tidak mendatangkan manfaat macam tadilah Ana cakap, gosip tentang artis itu, artis ini, yang mana orang cakap yang tak patut kita tak ada manfaat pun untuk kita mengetahuinya. Bukan saja isu ataupun maklumat tentang artis tersebut, tetapi tentang kawan-kawan kita, yang mana kawan-kawan kita yang macam contohlah kita dapat tahu kawan ni bercerai ke apa ke, berpisah ke, kawan ni adalah benda-benda yang buruk tentang seseorang tu. So kita orang cakap kalau boleh kita elakkanlah daripada mengetahui ataupun kita mengetahui dengan lebih lanjut. Sebabnya apabila kita mengetahui sesuatu perkara yang buruk tentang seseorang ataupun apabila kita mengetahui sesuatu perkara tentang artis, kita mendoakan yang baik-baik. Kita tak mampu untuk orang cakap menghindari sepenuhnya sesuatu maklumat daripada datang kepada kita. Tetapi selepas kita mengetahui maklumat tersebut, hendaklah kita orang cakap menghindarinya dengan kita berdoa yang baik-baik kepada orang yang terkena musibah tersebut. Antara amalan yang keempat adalah memastikan ilmu yang diperolehi sudah dirujuk dengan pihak yang sepatutnya bagi memastikan kesahihannya. Okey, ini ada relate sekali. Dia ada orang cakap, dia ada kaitan dengan amalan yang kedua tadi, yang mana kita apabila kita mencari sesuatu perkara ataupun orang cakap melayari laman web lah untuk menambah ilmu pengetahuan kita, hendaklah kita merujuk. Apabila contohlah kita dapat sesuatu hukum di dalam hukum tentang menakahat ataupun hukum tentang perkahwinan di dalam laman web tersebut, hendaklah kita orang cakap bertanya kepada yang lebih pakar. Maknanya supaya dapat menjadikan sesuatu perkara yang kita dapat tu kita orang cakap boleh amalkan lah, sebabnya tidak ada keraguan tidak ada keraguan tentang perkara tersebut. Perkara yang keempat yang patut kita hindari menjadi pelajar yang malas kerana untuk merujuk kepada gurunya kerana merasakan ilmu yang di internet sudah mencukupi. Ini memang kita orang cakap kita takutlah untuk terjadinya perkara tersebut kepada diri kita, kepada diri anda sendiri, yang mana menjadikan internet ataupun laman web sebagai salah satu orang cakap sumber rujukan yang utama tanpa merujuk kepada guru, kepada kitab, kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mahir terhadap sesuatu perkara tersebut. So kita patut hindarilah perkara tersebut. Okey, amalan yang boleh kita amalkan, amalan yang terakhir adalah pelajar lebih bersemangat untuk belajar kerana mereka dapat belajar menggunakan internet. Sumber melalui internet lebih meluas dan menjimatkan waktu. Memang betul, internet adalah satu medan untuk kita menambah ilmu, untuk kita
orang cakap menjimatkan waktu kita. Kita tak perlu pergi ke perpustakaan, kita tak perlu pergi membeli buku tersebut, kita tak perlu tidak mengeluarkan duit lah. Maknanya kuota je lah, kuota internet je lah kita perlu belanjakan. Okey. Tetapi harus diingatkan, orang cakap sebaik-baik ilmu tu adalah ilmu yang orang cakap ilmu yang baik dan ilmu yang tidak ada keraguan. Kesahihan dia adalah sahih. So perlulah kita sebagai seorang pelajar di muka bumi ini, sebagai seorang khalifah, perlulah kita untuk merujuk kepada yang pakar, kepada rujukan-rujukan yang sahih, kepada rujukan-rujukan yang tidak ada keraguan untuk kita mengamalkan sesuatu ilmu tersebut, supaya kita dapat menghindari. Ini adalah poin yang terakhir di dalam tajuk internet medan tambah ilmu ni, supaya kita pelajar yang malas untuk turun mencari bahan di perpustakaan, sebab kewujudan internet tersebut yang membolehkan mereka mendapatkan sumber dengan pantas. Yang tadilah kesan dia yang patut kita hindari adalah kenapa Ana kata kita perlu merujuk kepada guru kita, kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan, sebab supaya kita dapat sesuatu ilmu tu ilmu yang sahih, ilmu yang tidak ada keraguan, dan orang cakap menjadikan kita salah seorang pelajar yang tidak malas dalam menuntut ilmu. Okey,